أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جزاكم الله خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan hidayah yang Allah taala kurnia bekal buat kita. Malam hari penuh barakah ini sekali lagi dapat sama-sama kita saling bertemu di Dewan Baitis Salam ini tak lain tak bukan untuk sama-sama kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala agar mempelajari agama ini dengan hati yang lurus, dengan jiwa yang baik. Makanya kita senantiasa berharap moga-moga sedikit daripada usaha pengorbanan di kali ini Allah Ta'ala hitunglah kita dengan amalan yang saleh, dan juga kita berharap tergolonglah kita di kalangan orang yang Nabi sebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Fa insya-Allah sebagaimana biasa sebelum kita membacakan Al-Quranul Karim, jom sama-sama kita adakan pemanasan dengan jalan kita menyebutkan urutan huruf hijaiyah terlebih dahulu. Jadi saya sebutkan, kita ikut bersama-sama sebagaimana biasa. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء. Baik, alhamdulillah huruf hijaiyah ni kita kena kuasai supaya bila kita baca kalimah-kalimah dekat dalam Quran, makanya ayat-ayatnya menjadi betul dan tepat semisal yang Allah Ta'ala turunkan. Baik, tanpa kita buang masa, jom kita sambung Iqra' kita pada malam hari ni pada muka surat berapa? Iqra' berapa dah sekarang? Iqra' 5 lagi 24. Iqra' 5 muka surat 24. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban. Okey, taib. Jom. Kepada yang baru hadir, hayyakumullah bayyakum. Jom kita terus kepada Iqra' 5 kita pada muka surat 24. Jadinya Iqra' 5 pada muka surat 24 ini bercerita tentang nun sakinah dan juga tanwin. Saat bertemu dengan huruf ra, bacaannya tidak berdengung. Jadi ada dua huruf. Kalau nun mati dan juga tanwin bertemu dengan keduanya, tak akan dengung sampai bila-bila. Huruf ra dengan huruf lam, maka dipanggil sebagai idgham bila ghunnah, memasukkan tanpa dengung. Kita akan dapat lihat di atas huruf nun tu pun tak ada tanda sukun, tapi pada huruf lam dan juga ra tu ada tanda sabdu, menunjukkan kita kena masuk terus tanpa dengung. Cuba tengok contoh di bawahnya, sebut sama-sama man ra'a. Jadi bila kita baca Al-Quran, atas ra tu mesti ada tanda sabdu, masuk terus marra'a. So jangan ada yang baca man lah. Kalau kita baca man nanti jadi izhar. So hukum dekat sini idgham. Idgham maksud dia apa bang? Memasukkan. So nun masuk dalam ra, ataupun bahasa saya macam nun tu tak wujud lah, dia masuk terus dalam ra. Marra'a. Okey, tengok contoh bawah pula. Khafidatun rafi'atun. So ejaan asal dia macam tu, tapi bila dibaca dengan tajwid, maka tun tu dia masuk dekat dalam ra. Khafidatur rafi'atun. Jangan ada di kalangan kita yang baca khafidatur rafi'ah, tak bolehlah baca macam tu. Sebab tu nama dia idgham bila ghunnah, memasukkan tanwin ke dalam ra tapi tak ada
dengung. Bawah dia. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurun halim. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Lahu shihabar rasada. Falillahil akhiratu wal ula. Ala Allahi tawakkalna. Walillahil asma'ul husna. Fi 'ishatir radiyah. Fahazamuhum biiznillah. Okey, ada soalan tak? Jadi simpan dalam kepala kita, kalau nun mati dan tanwin bertemu dua huruf, lam dan juga ra dan juga lam, maka sampai bila-bila tak akan dengung. So masuk terus. Okey, ramai-ramai baca daripada wallahu ghafurur rahim. 1 2 3. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurun halim. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Lahu shihabar rasada. Falillahil akhiratu wal ula. Ala Allahi tawakkalna. Walillahil asma'ul husna. Fi 'ishatir radiyah. Fahazamuhum biiznillah. Pergi muka surat sebelah. Kita tengok nun mati dan juga tanwin bertemu dengan lam, bacaannya juga tidak berdengung. So ini dua kawan karib lah, dan dia termasuk dalam hukum idgham. Cuma dia bukan idgham ma'al gunnah, dia idgham bila gunnah, tanpa dengung. Baca sama-sama contoh dia. Man lam. Jadi bila dalam Quran huruf nun tu akan ditulis tak ada baris, lam tu ada tanda sabdu. Masuk terus dekat dalam lam seolah-olah nun tu tak wujud. Malam khairun laka. Sama juga tanwin bertemu dengan lam, jangan dengung. Atas lam akan ada tanda sabdu. Masuk terus. Khairul laka. Okey, jelas lam dengan ra. Tengok contoh di bawah. Zikrul lil alamin. Jangan ada di kalangan kita nak panjang-panjang. Zikrul lil, tak sedap. Masuk terus macam tak ada nun. Innahu bihim raufur rahim. Yawma idzil lil mukazzibin. Wallahu ghaniyyun halim. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Fa illam yakul lahu walad faridatan minallah walakin la yash'urun. Min maghramin
مثقلون خير لك من الأولى يعلم السر وأخفى. Okey, jadi muka surat 25 ni isi dia sama macam muka surat 24, cuma huruf je berlainan. Ingat, ada dua huruf ni sahaja, idgham bila ghunnah. Ramai-ramai, zikrul lil alamin. 1 2 3. Zikrul lil alamin innahu bihim raufur rahim yawma idzil lil mukazzibin wallahu ghaniyyun halim faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam fa illam yakul lahu walad fariidatan minallah min maghramin muthqalun khairul laka minal ula ya'lamus sirra wa akhfa. Okay, ada soalan? Jelas kot, kita buat ulangan banyak kali. Nun mati, tanwin, kalau jumpa dua huruf ni, bahasa saya sampai kiamat tak akan dengung. So sampai bila-bila tak akan dengung. Cuma nak bagi isyarat, tetap juga ada orang kadang-kadang tergelincir, dia terdengung juga. So kita jangan dengung lah. Okey, tutup kita punya buku Iqra. Nanti kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Kita sambung pada bacaan Al-Quran pula. Hari ini kita sampai pada muka surat 109 Syahir. Ayat atas kali atas kali ayat 10 ayat 11 insya-Allah. 109. Okey. Boleh buka Quran masing-masing. Muka surat 109 ayat yang di atas kali ayat 10. Bacalah Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan sebutan. Moga-moga Allah Taala kurniakan kepada kita pahala yang berterusan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم Saya dengar tadi ada yang baca ni'mato. Ni bukan ni'mato, dia ni'mata. Yang tebal cuma nama Allah. Ta tu jangan ikut tebal. Jangan jadi ni'matullah. Dia kena bunyi ni'mata. Ni'matallah. Sebut. Ya ayyuhallazina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. Okey, bunyi ai pula, dia keluar dekat bawah tekak. Bawah sekali ai. Jangan bunyi ai. Ai nanti kena dekat ain. Fakaffa aydiyahum ankum. Bagus. Wattaqullah. Wa 'alallahi falyatawakkalul
yatawakkalul mu'minun. Boleh Abu Talha sila dulu. Barakallahu fiikum. Ada lagi? Habis dah? Dah Okey, saya nak tegur sikit berkenaan dengan waqaf dan juga ibtidak. Dekat mana sepatutnya kita berhenti, dekat mana sepatutnya kita sambung. Bila saya perhatikan tadi, bila kita baca ya ayyuhallazina amanu dzkuru ni'matallah, ada yang tarik daripada ni'matallah sahaja, betul tak? Sepatutnya yang terbaik untuk kita tarik balik uzkuru. Uzkuru ni'matallah. Maksud dia adalah kenang-kenangkanlah nikmat Allah. Sebab bila kita sebut nikmat Allah, tiba-tiba nikmat Allah aja. Pasal dekat ayat ni Allah pesan ya ayyuhallazina amanu, duhai orang-orang yang beriman, uzkuru ni'matallah, kenang-kenangkanlah nikmat Allah. Tiba-tiba kita sebut nikmat Allah sahaja. Apa yang nikmatnya? So kalau kita tarik daripada uzkuru, maksudnya ayat tu jadi sempurna. Kenang-kenangkanlah nikmat Allah. Sama juga tadi yang terakhir mungkin tergelincir bila amanuzkuru tu dia tertarik sedikit manuzkuru. Faham tak? Jangan tarik na saja. Kan ayat ni ya ayyuhallazina. Jangan tarik na aja kalau kita tersalah. Tarik daripada awal ataupun sambung terus amanuzkuru. Boleh tak? Kebiasaannya orang-orang kita memang kadang-kadang dia suka tarik yang hujung tu. Huruf hujung. Jangan, nanti makna jadi tak sempurna. Okey, jom kita baca ramai-ramai. Start dengan a'udzubillah sahaja. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Baik. Ayat 10 ni Allah Subhanahu wa taala nak cerita tentang kesinambungan ayat 9. Ayat 9 pada muka surat sebelumnya Allah kata Allah Taala telah berjanji kepada siapa? Wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihat. Untuk mereka yang beriman, untuk mereka yang beramal soleh, apa kurniaannya? Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah Taala akan kurniakan pengampunan dan pahala yang amat besar. Jadi saya suka nak memotivasikan diri saya dan kita semua, kita hadir ke Dewan Baitis Salam ini jangan pernah merasa merugi. Kerana perjalanan ini adalah perjalanan menambah iman dan kita sedang mempertontonkan amal soleh kita. Jadi Allah Ta'ala tahu kita penat. Allah Ta'ala tahu kita letih saat nak menimba ilmu, nak menempuh jam dan semisalnya. Tapi Allah Ta'ala datangkan motivasi unggul. Allah kata untuk kita akan dapat pengampunan. Dan untuk kita Allah Ta'ala akan bagi pahala yang amat besar. Kita tak pernah tahu pengampunan itu di waktu ini. Tapi pengampunan itu sangatlah bererti bila mana kita dapatkan menjelang hari kiamat. Dikala amal ibadat kita jauh lebih berat timbangannya berbanding dosa. Sebab apa dosa kita? Kenapa amal ibadat kita jadi berat? Pasal dosa kita telah pun diampunkan. Untuk sekarang ni mungkin kita kata untung apa aku datang mengaji ni, apa aku dapat? Sebab kita kena faham ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat kita bercucuk tanam, hasil dia kita nak tuai menjelang hari akhirat. Tak apalah berpenat sekejap. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala akan bagi pahala. Pahala. So Allah Ta'ala alam benda ini adalah perkara ghaib, tapi kita yakin dengan amal soleh kita akan beroleh pahala dan pahala itu akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, settle dekat situ. Ayat hari ini pula Allah kata wallazina kafaru wa kazzabu biayatina. So ini adalah kata lawan daripada iman dan amal soleh. So lawan kepada amanu adalah kafaru. Allah kata untuk orang-orang yang kafir, maksudnya untuk orang-orang yang ingkar, untuk orang-orang yang derhaka. Wa kazzabu, kemudian bila Allah Ta'ala suruh beramal dengan amal soleh, dia kazzabu, dia mendustakan
ayat-ayat kami, perintah-perintah kami, ulaika ashabul jahim. Maka Allah kata inilah dia ciri-ciri penduduk neraka jahim. Jadi kita boleh tengok kadang-kadang orang-orang yang ingkar dan juga kufur ni, dia Allah Ta'ala bagi nikmat dia kadang-kadang lebih banyak daripada kita yang berpenat lelah, betul tak? Tapi Allah Ta'ala ajar kepada kita, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kalian tolong jangan jealous dengan apa yang aku kurniakan ke atas orang yang derhaka di negeri kalian. Sebab apa yang aku bagi kepada mereka tu hanyalah mata'un qalil, harga yang sangat murah. Dia adalah kemewahan yang sangat kecil. Thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allah kata kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. So kita belajar ni untuk memperkuatkan hati dan iman. Kita bukan belajar untuk menjadi semakin jealous kepada mereka-mereka yang tak datang belajar. Aku tengok engkau tak belajar, tak mengaji pun, tapi hidup engkau lancar aja. Itu daripada pandang mata kasar kita. Tapi tetaplah orang-orang yang tak ingat Allah Ta'ala. Allah kata apa dalam surah Taha? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah kata barang siapa berpaling daripada mengingati aku, nescaya azab dekat dunia aku akan bagi. Yang pertamanya apa? Hati tak pernah tenang, serabut saja. Saya pernah jumpa satu kenalan yang sangat karib dengan saya, dekat dengan saya. Allah Ta'ala buka kepada dia pintu kekayaan. Apa dia nak beli, begitu saja. Tapi sampai satu waktu tu, dia ajak saya minum di sebuah tempat. Dia bercerita apa yang dia lalui, sampai daripada seceria-ceria manusia menjadi sesemak-semak keadaan. Rambut yang di awalnya nampak tersisir rapi, di penghujungnya nampak serabai. Wajah yang di awalnya berseri, tiba-tiba berkerut-kerut dia punya dahi dia tu, kening dia tu. Jadi akhirnya dia mengaku, aku ada segalanya, cuma yang aku tak ada bahagia. Ini ucapan orang yang kita tengok dengan mata kasar. Bestnya dia nak pergi sana boleh pergi, dia nak beli tu dia boleh beli. Tapi jauh di hati orang yang tak berzikir kepada Allah ni, Allah kata hati dia remuk. Itu azab dekat dunia. Dia berlakon, dia boleh berlakon, nak nampakkan ceria, betul tak? Kita boleh nampak macam mana TikTokers, YouTubers, selebritis, ketika mana mereka di awal-awal perkahwinan, mereka mempertontonkan bahagianya, sampai keluarlah ungkapan yang kita dengar pun geli-geleman. Tapi selang beberapa waktu berpisah, dan akhirnya buka aib masing-masing. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu bahagia bukan pada tinta kamera, tapi bahagia itu dalam hati. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, berzikir kepada Allah lah akan menenangkan hati. Dan azab bagi mereka yang melupakan Allah. Allah Ta'ala kata wa yaumal wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan orang-orang gini menjelang hari kiamat, mata dia buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dan orang ni pula bila berdiri di hadapan Allah, dia akan kata, duhai Tuhan, kenapa aku buta? Wa qad kuntu basira, sedangkan dulu aku celek, aku boleh melihat. Allah pun jawab, qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Baca ayat ni meremang-remang bulu roma. Pasal Allah kata dahulu telah datang kepada engkau ayat-ayat kami. Nampak ayat ni? Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Ayat-ayat kami. Dahulu waktu engkau hidup, ayat-ayat kami dah sampai kepada engkau, dan engkau melupakannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Hari ini engkau pula kami lupakan. Aduh. So bila Allah Ta'ala lupakan menjelang hari kiamat, bahagia ke tak? Tak ada kabel lagi dah. Hari ni kalau parents buang, kita boleh lari jumpa kawan-kawan, betul tak? Kawan-kawan buang, kita mungkin boleh lepak dekat tempat maksiat, na'udzubillah. Sebahagian orang kalau kawan-kawan pun dia buang, dia duduk dekat atas Bukit Ampang tu tengok KLCC tak berkesudahan kan? Dan dia ingat itulah jalan untuk dia healing. Tapi bila menjelang hari kiamat, nak lari ke mana lagi? Tak ada tempat lagi dah jamaah sekalian. Jadi sebab itu Allah Ta'ala ajarkan kepada kita pada ayat yang berikutnya, ya ayyuhallazina amanu. Saya pernah sebutkan Abdullah ibnu Mas'ud, dia kata apa? Kalau engkau baca ayat ya ayyuhallazina amanu, tolong datangkan hati, pasang telinga betul-betul, kerana Allah sedang nak campak bahagia dan Allah nak hilangkan nestapa. Allah Ta'ala kata, uzkuru ni'matallahi alaikum. Kenang-kenangkanlah nikmat Allah yang Allah dah campak dan berikan ke atas kalian.
Dan ayat ni memang khas untuk Nabi lah dan sahabat-sahabat Nabi. Idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum. Saat ada sekumpulan manusia telah memanjangkan tangan mereka, yakni hendak ada niat jahat dan buruk terhadap engkau. Fakaffa aydiyahum ankum. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menahan tangan mereka daripada tertimpa kalian. Peristiwa ni orang Yahudi sengaja buat-buat nak panggil Nabi dan mereka nak serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian kata peristiwa tu berlaku di rumah Ka'ab bin Ashraf. Kalau siapa pernah sampai dekat Madinah, dia ada satu kubu sampai hari ni tak hancur lagi. Kubu Ka'ab bin Ashraf. Kerja Ka'ab ni apa dia? Dia adalah ahli syair. Dan syair dia semua ejek Allah, ejek Islam, ejek Nabi. Jadi memang Nabi sampai blur, dan Nabi kata siapa pula yang dapat habiskan dia, maksudnya tamatkan riwayat dia. Maka anak buah dia sendiri kata, wahai Rasul, biar aku settle down pakcik akulah. So Nabi pun dengan para sahabat rancang, akhirnya terbunuhlah Ka'ab bin Ashraf. Dia memang jahat. Dia bukan setakat buat syair-syair hina Nabi yang menyebabkan hati Nabi terkilan, tapi dia memang ada niat buruk nak menghancurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian pula bercerita ada sekumpulan Yahudi sengaja ajak Nabi duduk di lereng bangunan. Kemudian nak dicampakkan batu besar supaya hempap Nabi dan mati di situ. Jadi Allah Ta'ala kata, kenang-kenangkanlah nikmat Allah saat Allah Ta'ala selamatkan kalian daripada tertimpa musibah yang dirancang oleh orang-orang yang jahat. Jadi kita pun sama juga. Banyak yang Allah Ta'ala telah selamatkan kita. Cuma kadang-kadang kita je tak sedar. Di antara nikmat paling kita syukuri di kala ini nikmat Quran dan sunnah. Betul jamaah sekalian. Saya selalu ingatkan para pelajar dan diri saya sendiri, kalau nak merasai kemanisan Islam, kembalilah kepada Al-Quran dan beramallah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tadi saya sampaikan kuliah dekat Agro Bank dekat KL kan. Tajuk kita simple, adabus salam, adab-adab berkenaan dengan ucapan salam. Kalau kita lihat salah seorang di kalangan guru kita yang Allah jaga, semoga Allah jaga dia selalu, Ustaz Adli hafizahullah. Perasan tak kalau Ustaz Adli bagi salam macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Setakat tu aje. Betul tak? Saya kadang-kadang saya perasan. Jadi dia bertepatan dengan hadis Nabi. Nabi kata, "Idza laqiya ar-rajulu akhahu falyaqulis salamu alaikum warahmatullahi." Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, maka sampaikanlah lafaz assalamu alaikum warahmatullahi. Sebatas itu. Jadi dia berkata, salah ke kalau saya sebut assalamualaikum je? Salah ke kalau saya top up lagi wa barakatuh? Saya bacakan pula hadis yang berikutnya. Saat Nabi sedang duduk-duduk, datang seorang lelaki, dia mengucapkan assalamualaikum. Nabi pun jawab salam dia. Nabi kata apa? Asyarah, 10. Datang lelaki kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi jawab salam dia. Nabi kata isyirun, 20. Datang lelaki ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab salam dia. Nabi kata thalathun, 30. So seolah-olah Nabi nak bagi isyarat, semakin sempurna jawapan salam kita ataupun semakin sempurna ucapan salam kita, semakin banyak pahala. Tak juga. Betul. Jadi yang saya nak highlight kan, ada 3 kita boleh bagi salam assalamualaikum. Assalamualaikum yang sedap sikit lah. Jangan assalamualaikum, assalamualaikum. Itu Melayu. Assalamualaikum kan, gantilah assalamualaikum. Nombor 2, assalamualaikum warahmatullahi. Boleh setakat tu. Kalau iman kita tinggi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah An-Nisa Allah kata, wa idza huyyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau engkau mendapatkan ucapan salam, jawablah yang jauh lebih baik daripadanya ataupun semisal dengan dia. Kalau lah Kak Syariah cakap assalamualaikum Ustaz, saya boleh balas waalaikumsalam saja. Waalaikumsalam. Tapi kalau Abang Midun pula bagi assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, kita pun balas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerana Abdullah ibnu Umar ketika dia diberikan salam assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau diberikan assalamualaikum warahmatullahi, dia akan reply waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang bagi salam kat dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu yang macam Abu Talha kata tadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh.
Pasal dia tak ada kan dekat dalam lafaz tu kan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Dia macam isu Sayyidina jugalah kot. Di sisi kita, sebenarnya benda tu tak jadi masalah pun. Kan? Memang sifat Allah Ta'ala ni, Ta'ala memang maha tinggi. Cuma penggunaan tu tak ada dalam ucapan salam Nabi dan para sahabat. Faham tak? Samalah macam, kan Nabi kata, kalau nak makan buat apa? Sammillah. Ya ghulam, sammillah. Wahai pemuda, sebutlah nama Allah. So, ulama kata sammillah tu macam mana? Cukup dengan bismillah. Imam Nawawi kata, kalau boleh tak tambah pun Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kalau tetap juga ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, kita nak hukum dia ahli bid'ah ke? Taklah. Dalam bab ni saya kira tak patut nak keras sangat lah. Saya teringat ada satu kursus haji dikendalikan oleh satu syarikat tu, adalah salah satu pembentang tu disebutlah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tiba-tiba di kalangan ramainya jemaah yang hadir, ada satu orang tu dia keluar sambil tepuk pintu ataupun tepuk meja. Kata je syarikat sunnah. Awal-awal lagi dah buat bid'ah. Allah, kacau jemaah. Jangan syadid tak bertempat lah, rugi kita. Bab-bab tu kita boleh toleransi lah kot, pasal dia tak bawa kepada kesesatan akidah. Cuma mungkin sabqul lisan, tergelincir je kot. Ada ta'ala, tak ada ta'ala. Dan kalau sebut ta'ala, tidaklah macam kita kata menjatuhkan kredibiliti Allah Ta'ala pun. Cuma mungkin tak disebut-sebut di kalangan Nabi, di kalangan sahabat-sahabat dan juga Nabi sendiri. Saya pun condong kalau terlepas okey je, tapi tidaklah jadikan keselaluan. Kan? Sama je Allahumma salli ala Muhammad dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sesekali nak sebut, tak jadilah sampai ni kita ni nak puja Nabi macam nak sembah Nabi. Pasal memang kita punya tujuan nak memuliakan. Tapi bila asyik-asyik Sayyidina tu, risaulah juga. Nanti orang kata mana lebih aula, ada Sayyidina ke tak ada Sayyidina. Cuma macam kita faham lah. Ada time kita rasa nak sebut, kita sebut. Ada time kita rasa tak nak sebut Sayyidina, kita sebut Allahumma salli ala Muhammad. Dan sikit pun tak akan menjatuhkan kredibiliti Nabi pun. Bila kita tak tambah Sayyidina tu, bahkan itu yang paling baik. Pasal Nabi sendiri yang ajar lagu tu. Macam tu je lah Abu Talha. Salam tak boleh kalau kita macam seperti itu, kita mengkhususkan Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum je. Maksudnya kalau orang tu ramai, kita bagi Assalamualaikum, maksudnya dia mencakupi semua. Memang ada hadis dalam buku tu pun memang cerita. Cukup satu kumpulan, salah seorang di antara mereka sahaja yang bagi salam. Dan dalam ramai-ramai kumpulan yang sedang duduk ni, cukup seorang je yang jawab salam tu. Faham tak? Macam contoh sekarang kita tengah duduk dalam kelas ni, tiba-tiba ada satu orang masuk, Assalamualaikum. Talha seorang je jawab contohnya, Waalaikumsalam. Dah cukup dah untuk kita semua. Tak perlu nak kena 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullah. Tak payah. tapi kalau kita biasa di sekolah kan, Itu betul. Itu didikan kan, nak bagi disiplin. Tapi saya kira sampai sekolah rendah menengah sikit je kot, lepas tu tak ada dah. Masuk universiti dah tak ada dah, bangun tak ada dah habis dah. Cuma kita diterapkan macam tu lah. Sama je macam Allahumma barik lana fi ma. Lepas tu sekolah je, dah besar tak ada dah orang nak baca ramai-ramai lagu tu. Boleh lah kot kita tasamuh sikit kat situ. Okay, so patah balik kepada cerita ni, kita kena kenang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala saat Allah Taala telah menyelamatkan kita daripada pelbagai kejahatan musuh-musuh. Dan saya sebutkan tadi, di antara cara nak menghargai agama ini, kembali pada Quran dan amalkan sunnah. Kita akan dapat rasa nikmatnya menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah pesan kepada kita, wattaqullah, terus meneruslah bertakwa kepada Allah, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Kerana Allah kata sifat orang beriman itu dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang sedang berlaku dalam negara kita berkenaan dengan isu semasa ni, ya, ada pihak yang berautoriti nak menyuarakan, bersuaralah. Kan? Ada pun kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sokong dan kita pun doakan semoga Allah Taala jadikan negara kita ni baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Satu negara yang penuh dengan tayyibah, kebaikan. Dalam waktu yang sama Allah Ta'ala ampunkan seluruh dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tayyib. Jadi kita tawakal saja kepada Allah. Cuma sifat tawakal ni, dia ada dua jenis tawakal. Satu tawakal fasid, satu lagi tawakal hasan ataupun tawakal soleh.
Tawakal soleh ni macam mana? Maknanya kita usaha dulu baru tawakal. Tapi tawakal fasid ni dia entahlah apa nak jadi pun jadilah, aku tawakal je. So tak betul lah konsep tawakal lagu tu. Baik, Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan lain? Tak ada. Boleh ikut Abu Talha kita berhenti kat sini insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Azza wa Jalla, lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan. Panjang umur murasi kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin ala alihi washabihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.